Pernah tak tuan-tuan rasa anak kita ke, anak saudara kita ke, ataupun cucu kita ke, rasa mereka ni kecil lagi nak pakai spek? Dan pernah tak rasa sedih bila mereka ni kena pakai spek? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 salah faham tentang pelihatan kanak-kanak ini. Okey, so hari ini kita nak share 3 salah faham tentang pelihatan kanak-kanak. Yang pertama, selalunya kita fikir bila anak kita ni ada simptom atau dia mengadu, baru kita nak bagi pakai spek ataupun baru kita nak cek mata. Sebenarnya pemeriksaan mata ni kena buat seawal umur anak kita 3 tahun. Seawal umur 3 tahun. Kan kalau dekat hospital, bila baby lahir kan, nurse ke doktor ke akan cek, nak tengok mata okey ke tak. Alright, so waktu tu mungkin dah okey. Dan seterusnya, step yang seterusnya adalah cek pada awal umur 3 tahun. Okey. Cara dia, okey, sama ada boleh pergi hospital ataupun kalau time-time COVID ni tak naklah menunggu kat hospital ke lama, boleh call mana-mana premis optometris yang berdekatan. Okey. Yang pertama tanya dia, ada 2 soalan kena tanya. Yang pertama tanya dia, siapa ya optometris yang bertugas? Okey. So kena ada optometris yang bertugas. Okay. Yang kedua tanya, boleh ke untuk saya buat pemeriksaan mata untuk anak saya yang umur 3 tahun atau 4 tahun? Sebab sebenarnya untuk kanak-kanak yang umur 3 tahun, 4 tahun ni, kadang-kadang kan tak kenal sangat nombor ke, huruf ke. So ada alat yang sesuai untuk kita cek penglihatan mata kanak-kanak. Okey, ini adalah contoh alat yang kami gunakan untuk cek mata kanak-kanak yang berusia 4 tahun dan juga 3 tahun. Sebab biasanya anak-anak yang 3 tahun dan 4 tahun ni kan tak kenal huruf sangat. Okay. So ada jarak dia lah untuk kita tengok. Alright? Salah faham yang kedua tentang pelihatan kanak-kanak adalah kita menunggu satu tempoh yang tertentu untuk kita bagi anak kita pakai spek. Contoh kita tunggu anak kita umur 7 tahun ke, 9 tahun ke, 12 tahun ke, baru kita nak bagi pakai spek. Dalam tempoh tu, anak kita mungkin ada risiko mengalami masalah mata yang lain. Katakanlah anak kita ni rabun. Okey, rabun masa umur dah awal lagi 4 tahun, 5 tahun. Lepas tu kita tak bagi pakai spek. Jadi pula mata malas. Dah jadi mata malas, jadi pula juling. Kan dia, bila kita nak selesaikan masalah ni, dia jadi panjang dan lama. Okey, jadi rawatan awal boleh mengurangkan risiko kepada penyakit-penyakit mata yang lain. Okey, jadi itu adalah salah faham. So seawal tempoh mana bila kita cek dekat optometris kata ni dah ada rabun dan ni dah kena pakai spek puan. So waktu tu dah kena pakai spek. Jangan tunggu lagi. Okey, jangan tunggu lama-lama. Macam tu kan? Mitos yang ketiga ataupun salah faham yang ketiga, makin pakai spek, makin power naik. Betul ke? Sebenarnya, bola mata kita ni boleh memanjang, bola mata kanak-kanak boleh memanjang sehingga umur kita dalam 20-an. So dalam tempoh tu, memang ada risiko untuk power semakin naik. Okey, tapi apa yang menyebabkan power kita boleh jadi semakin naik? Okay, ada 2 penyebab kepada rabun dan boleh jadi penyebab kepada peningkatan rabun itu sendiri. Okay, yang pertama genetik. Okay, so genetik ni kita tak boleh nak cakap apalah. So kalau mak ayah memang pakai spek, memang ada risiko untuk anak pun pakai spek. Okay, kalau salah seorang pakai, can be ada anak yang pakai, boleh jadi juga ada anak yang tak pakai. Tapi dia bergantung juga, genetik ni, dia bergantung kepada lifestyle ataupun cara hidup. Itu antara nombor 2. Kenapa power boleh naik. Okey. Dan cara hidup ni sebenarnya yang menyebabkan kepada orang yang tak ada rabun. Ada orang cakap, saya suami isteri tak ada rabun, saya tak pernah pakai pun spek. Kenapa anak saya kena pakai spek? Jawapan dia adalah disebabkan oleh cara hidup atau lifestyle itu tadi. Lifestyle yang macam mana yang menyebabkan power ni makin naik ni? Ada dua lifestyle yang boleh menyebabkan power naik. Yang pertama, kurang aktiviti kat luar.
banyak aktiviti indoor. Kena sebenarnya untuk kurangkan power naik tu kena banyak aktiviti outdoor. Tapi janganlah pukul 12 tengah hari suruh anak puasa-puasa suruh anak keluar main. Jangan. Pagi-pagi pukul 8, pukul 9 macam tu okey. Pukul 10. Paling maksimum pukul 10 lah. Dengan petang tu dalam pukul 6 macam tu, main sekejap je, tak perlu banyak pun. Okey, tapi ada aktiviti kat luar. Kalau tak nak main pun jogging ke, tak nak jogging pun jalan je kat luar tu. Buat aktiviti tanam pokok ke apa-apa yang mudah. Okey. Yang kedua, faktor lifestyle ni adalah sebab banyak buat kerja dekat. Tapi ni memang tak boleh nak nafi lah zaman sekarang kan. Handphone, main game, Dota, apa tah sekarang ni punya game saya pun dah tinggal. PUBG dan sebagainya. Macam-macam lah jenis game kan. Sampai tak tidur malam. Itu antara punca. So, banyak sangat buat kerja dekat. Dan jarak dengan kerja dekat tu terlampau dekat. Okey. Tapi kan, pelik lah kan kalau kita main handphone kita macam ni. Ada orang main handphone macam ni? Tak ada. Tak ada. Orang mesti main handphone macam ni. Sambil baring lah, sambil terlangkup lah. Okey. Itulah antara penyebabnya. Okey. Dah lah buat kerja dekat. Lama pula tu, sejam, 2 jam berhenti time semayang. Itu pun kalau ingat semayang. Sebab puasa kan. Kalau tak, berhenti time makan, semayang. Itu je. So, kena ubah habit ni. Kalau ubah habit ni, lepas pakai spek. Okay, katakan dah kena pakai spek. Sebelum pakai spek pun boleh. Benda-benda yang saya share ni, sebelum pakai spek pun boleh. Okay. Lepas pakai spek, banyakkan aktiviti outdoor. Lepas tu kurangkan buat kerja dekat. Kalau buat kerja dekat pun tak boleh lama. Dan kalau buat benda tu, insyaAllah kalau power tu tiap-tiap tahun naik 200, insyaAllah lah dia jadi tinggal 100 ataupun 50. Atau cara lain, kalau tak boleh nak ubah habit juga, boleh buat boleh ambil rawatan kawalan rabun jauh. Yang tu tak semua kedai buat, tak semua premis optometris yang buat, tapi boleh dapatkan. Kena call dululah, macam teknik yang pertama saya share tadi. Okay. Alright, so saya tak nak cerita panjang, tapi ini nasihat saya kepada semua. 3 benda. Okay, 3 salah faham tadi. So saya nasihatkan 3 benda yang benar. Yang pertama, benda yang benar, buat pemeriksaan mata anak-anak anda seawal umur 3 tahun. Okay, buat pemeriksaan mata seawal umur 3 tahun. Yang kedua, pemeriksaan mata perlu dilakukan setiap tahun. Bukan tukar spek setiap tahun, tapi periksa mata, pemeriksaan mata buat tiap-tiap tahun. Okey, itu yang benda yang benar. Okey. Benda yang ketiga yang benar, buat pemeriksaan daripada optometris yang berkelayakan. Okey. Dan yang terakhir, wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan ketika aku sakit, engkaulah yang menyembuhkan. Allah lah penyembuh kepada segala-galanya, segala-segala penyakit. Sebab ada je yang optometris tak boleh nak handle. Ada je kes-kes yang kita optometris, kita doktor tak boleh nak handle. Alright. So apa-apa pun kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik segala yang ada di bumi dan di langit. Okey, sekian dulu daripada saya. Nanti kita jumpa lagi untuk next episode. Jaga mata, jaga hati. #HS Optometris. Assalamualaikum.